Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطولنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه atau kama qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihormati tuan-tuan iman, tuan-tuan yang bersekalian rahimakumullah. Amma ba'd. Pertama-tamanya mari sama kita mengambil sedikit kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada kita pada pagi ini dan sama-sama memanjatkan tinggi pujian dan sembah kehadirannya yang memberikan kita kekuatan kepada kita untuk sama-sama bangun bersahur berjamaah dan seterusnya kita menunaikan solat fardu zuhur berjamaah di surau sementara Martek PRK P067 Kuala Kangsar pada pagi pada waktu ini. Alhamdulillah ya tuan-tuan diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan pertama-tamanya saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan kerana tadi saya terlupa nak memaklumkan. Ya, jadi bila tengok masing-masing dah keluar pintu macam keluar dari stadium tengok bola tu, saya pun jadi macam tak apa nak jadi lah. Tapi bila diperingatkan Ustaz dah sekirah begini, insyaAllah kita berkongsi sedikit peringatan untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya, dalam suasana bulan Ramadan pada tahun ini di Kota Perak ini kita diberikan satu penugasan yang sebenarnya memang sangat berat, yang mana ia ini merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang mana kalau nak ikutkan kita sebenarnya tak mampu untuk memikul amanah. Yang mana tuan-tuan amanah ni kalaulah ditawarkan kepada makhluk selain dari manusia, niscaya mereka akan menolak dengan pelbagai alasan. Firman Allah SWT, Auzubillahi minasyaitonir rajim, Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Subhanallah azim. Sesungguhnya kami, kata Allah SWT, kami menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada bukit bukau dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Tetapi mereka enggan dan memberikan pelbagai alasan. Sedangkan manusia sanggup memikul amanah itu. Sesungguhnya manusia ini sangat jahil lagi, sangat bodoh lagi, sangat zalim kepada diri sendiri. Jadi inilah hakikatnya kita sebagai manusia yang sanggup memikul amanah yang diberikan oleh Allah SWT sebagai khalifah di atas muka bumi. Antara tanggungjawab kita sebagai khalifah di atas muka bumi ialah memastikan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni hidup dalam keadaan selamat dan sejahtera. Jadi inilah
penugasan yang diberikan kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah, yang mana amanah ini bukannya ya boleh dipandang remeh begitu saja. Ya. Malah ianya seolah-olah menjadi sebagai satu jihad, tuan-tuan. Bila sebut jihad ni, ada setengah-setengah kita berpandangan jihad ini hanyalah semata-mata mengangkat senjata berperang menentang kaum musyrikin. Itu kita, kalau di sekolah dulu kita didedahkan macam tu kan. Kalau jihad ni angkat senjata tembak awam kafir. Ya tak? Tapi sebenarnya jihad ni luas. Jihad keselamatan inilah yang diberikan kepada kita, tuan-tuan. Ya. Jihad keselamatan, jihad menjaga keselamatan dan kesejahteraan, itulah jenis jihad yang kita lalui sekarang. Yang mana kalau kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah ya, kita akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sementelahan pula jihad keselamatan ni diberikan kepada kita, diamanahkan kepada kita, dipertanggungjawabkan kepada kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Dalam keadaan kita berpuasa pada waktu siang, berhadapan dengan pelbagai 1001 kerenah manusia, macam-macam lah tuan-tuan manusia akhir zaman ni kan. Inilah itulah macam-macam. Ya. Yang mana untuk kita memastikan ya, ketenteraman awam itu berjalan dengan teratur dan baik, maka inilah yang kita lakukan, yang sebenarnya ia merupakan satu jihad, satu bentuk perjuangan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam itu, tuan-tuan, ialah agama, ya, Islam itu dikatakan as-salam. Ya, bila as-salam tu selamat sejahtera. Bila selamat sejahtera, Islam ni dia tidak mahu huru-hara. Ya, dia tidak mahu berlakunya ketidaktentraman dalam masyarakat. Maka tugas kita, tuan-tuan, ialah memastikan keselamatan dan ketenteraman awam itu terjaga dengan baik. Maka ini adalah jihad kita, tuan-tuan. Kalaulah daripada semalam ataupun bermula daripada pagi ini kita niatkan dalam hati kita, tuan-tuan, ini adalah jihad aku, ini adalah perjuanganku pada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita sama-samalah, tuan-tuan, kita tuluskan, kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada di antara tuan-tuan yang merasakan benda ini adalah dah nama naik, nak kena pergi, terpaksa pergi, kita taat dan kita patuh, maka kita cubalah untuk mengikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dan menganggap benda ini adalah satu perjuangan, satu jihad, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sangat banyak kepada kita. Ya, terutama dalam bulan Ramadan ini, di mana Nabi SAW ada menyatakan dalam sebuah hadis, sumtus shaimi tasbih, diamnya orang berpuasa itu ialah tasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Wa du'a'uhu mustajab, dan doa orang berpuasa itu mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan amalan orang berpuasa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang kita nak tekankan pada pagi ini. Maknanya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan melaksanakan apa yang diamanahkan pada tuan-tuan ini dengan tulus ikhlas kerana Allah SWT, menganggapkan dia sebagai satu jihad, satu perjuangan, maka Allah SWT akan berikan pahala yang berganda-ganda kepada tuan-tuan sekalian. Dan sekiranya wal'iyazbillah, kita tak nak benda ni berlaku kan, tapi sekiranya, tuan-tuan, kita terkorban dalam penugasan kita ini, maka mati kita itulah mati syahid. Sebenarnya tuan-tuan pernah baca beberapa tahun sudah berlakunya Ops Daulat di Helak Datu anggota-anggota sahabat-sahabat kita ada yang terkorban kan, maka diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan bahawa matinya mereka itu mati syahid akhirat, tuan-tuan. Kita tak naklah minta semacam tu, kerana kita masih ada lagi isteri dan anak-anak yang menunggu kepulangan kita di rumah kan. Tapi sekiranya ditakdirkan kita terkorban, misalnya kata naik lerobo ditimbul lagu aksiden, ada yang meninggal misalnya kata, matinya itu ialah mati syahid, tapi syaratnya kena ada. Macam saya katakan tadi, maknanya kita niat ikhlaskan niat kita kerana Allah SWT, menganggap benda ini sebagai jihad, sebagai jihad. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan
memberikan pahala yang sebaik-baiknya kepada tuan-tuan yang hormati Allah sekalian. Dan oleh kerana kita pun secara ad hoc tazkirah ni tak dirancangkan terlebih dahulu, dan juga diberi kesilapan saya lah, sifat terlupa saya. Inilah manusia kan, innamal insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Manusia ni memang dia selalu silap, selalu lupa. Kena-kena pula kita dah umur 40 ke atas ramai antara kita yang umur 40 ke atas dia punya ingatan tu kadang-kadang terlupa kunci letak kat mana, jubah letak kat mana, tasbih letak kat mana, lupa. Jadi tuan-tuan sekiranya adalah tuan-tuan membawa smartphone misalnya kata, boleh kongsikan tazkirah ni, insya-Allah boleh kongsikan kepada kawan-kawan yang tak hadir tadi, ada keluar ramai tu, ada grup kita, kongsikan tazkirah subuh, tazkirah subuh at Martek, sekian-sekian tarikh. Hari ni tarikh 07/06/2016. Jadi kongsi-kongsikan supaya kawan-kawan kita yang tak sempat mengikuti tazkirah tadi, dia semayang tu dah cantik dah, tapi tazkirah tak ada. Mungkin nak cepat nak buang air ke, ataupun dia agaknya malam tadi agaknya tak boleh tidur, jiwa kacau ke, misalnya kata nak balik nak tidur jadi dah bodoh-bodoh dah keluar. Tuan-tuan ni adalah orang yang bertuah kerana masih lagi ada kekuatan untuk mendengar sedikit perkongsian ilmu, dan juga peringatan untuk diri saya sebagai pegawai agama PDRM, dan juga untuk tuan-tuan yang berada di dalam Martek ni. Jadi boleh kongsikan, tulis saja di situ tazkirah subuh at Martek 07/06/2016. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat kongsikan pada grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp kan, grup ini, supaya kita dan pasukan polisi menyadari bahawa kerja kita sebenarnya bukan saja satu ibadah, tuan-tuan, tetapi ia merupakan satu jihad yang mana pahalanya sangat besar, tuan-tuan. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan mensia-siakan apa yang tuan-tuan lakukan, khidmat batin yang tuan-tuan curahkan ke dalam pasukan Polisi Malaysia, insya-Allah. Jadi itulah dia di sebalik kita berpuasa, di sebalik kita melanjali ilmu berpuasa, tuan-tuan tanamkan diri tuan-tuan perasaan yang saya sebutkan tadi, dan juga dalam kita menjalankan penugasan pada bulan Ramadan ni banyakkanlah bersabar. Kalau ada orang berbuk-berbuk tu, jawab balik, tak apa, cik, ni kita puasa, tak apa, tak ada masalah, cakap je. Kalau dia provok ke, misalnya kata ke, cik, kita puasa cik, tak boleh buat macam ni cik, cakap terang. Sebab Nabi SAW menyuruh kita berkata demikian. Kalau ada di kalangan orang-orang yang nak cuba memprovok kita, yang cuba nak menimbulkan rasa marah kita, kita katakan kepada orang tu, inni shaim. Kita katakan kepada orang-orang ini, kita puasa, sesungguhnya kita puasa. Tuan tu, cik, kita bulan puasa ni cik, kita puasa. Boleh cakap macam tu, sebab Nabi SAW suruh kita cakap macam tu. Jadi tuan cik sekalian, jangan takut untuk menyatakan perkara yang benar, sebab kerja kita inilah kerja jihad. Malah sebesar-besar jihad, afdalul jihad indallah kalimatun haqqin inda sultanin jahil. Sebesar-besar jihad di sisi Allah SWT ialah berkata yang benar di hadapan mereka yang zalim. Mereka yang zalim ni orang yang macam-macam ni lah. Dia jolok kita, dia apalah boleh tak berguna, misalnya kata jadi kita katakan, cik jangan cakap macam ni, cik kita puasa, cakap macam tu, tak apa, jangan takut, insya-Allah Allah SWT akan beri kekuatan kepada kita. Sebab kerja kita ni bukan kerja main-main. Kerja kita ni insya-Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Asal saja kita tanamkan dalam diri kita niat ikhlas kerana Allah, menganggap kerja ini adalah ibadah, serta ini adalah perjuangan dan jihad kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada tazkirah subuh yang ringkas ni, dan saya pun ingin memberi ruang kepada tuan-tuan untuk bersiap sedia. Mungkin ada yang nak berehat seketika, ada yang mungkin nak bersiap sedia untuk penugasan pagi ini, jadi saya bersama rakan-rakan dalam JIPS PDRM mengucapkan selamat bertugas kepada tuan-tuan, dan insya-Allah kami doakan tuan-tuan sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang penugasan tuan-tuan di dalam PRK 067 Kuala Kangsar sehinggalah hari akhir nanti, iaitu pada 18 Jun 2016, insya-Allah. Yang baik datang dari Allah SWT,
Dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf ya Allah Taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari tuan-tuan dan tuan-tuan yang macam Allah sekalian. Wallahu rasulahu barakallahu fikum. Aku lekana astagfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.